Assalamualaikum dan hai semua. Terima kasih kerana telah memilih video ini untuk ditonton. Baiklah, dalam video ini saya akan tunjukkan tutorial demonstration untuk membina vertical aquaponic system. Sebelum itu, apa itu aquaponic? Secara asasnya, aquaponic ialah sebuah sistem yang melibatkan haiwan akuatik dan tumbuhan. Haiwan akuatik itu menjadi udang, ikan. Pokok akan dapat nutrien hasil daripada sisa buangan ikan dan sisa makanan ikan itu sendiri. Kadar pengaliran air hanya sekadar 5% sehari, tapi kepekatan nutrien yang ada dalam air aquaponik ni hampir sama dengan kepekatan dalam nutrient solution hidroponik. Jadi peralatan yang kita perlukan untuk vertical aquaponik ialah water pump, soft tube dan PVC, bekas tanaman, leka, sayur-sayuran dan pokok bunga. Tak lupa juga rak atau sebarang peralatan sesuai untuk tempat letak bekas tanaman, ikan dan akuarium. Baiklah, kita mula dengan memasang bahagian-bahagian yang diperlukan untuk water pump. Saya dah ubah suai tiub ini bagi pastikan ianya dapat mengalirkan air pada dua tempat yang berbeza dan konektor yang digunakan boleh ditanggalkan. Jadi mudahlah untuk diselenggara dan dibersihkan. Saya gunakan pita PTFE untuk pastikan bahagian yang lebih kecil boleh dipasang dengan kemas dan baik. Juga untuk mengelakkan dari air mengalir keluar. Balut pita pada bahagian yang lebih kecil sehingga pasti bahagian itu boleh masuk dengan ketat pada konektor. Kemudian, sambungkan tiub yang lebih kecil pada bahagian depan konektor. Potong mengikut panjang yang bersesuaian sebab nanti kita akan gunakan bagi tujuan irrigation iaitu pengaliran air. Ini penting untuk kawal jarak air keluar kerana kemungkinan besar air akan memancut keluar melepasi bekas tanaman. Langkah yang kedua, kita akan pasangkan tiub pada bekas tanaman bagi tujuan drainage. Bahan yang kita perlukan ialah bekas tanaman yang telah ditebuk, saya tebuk dengan pisau, tiub, kain atau sebarang alatan yang sesuai untuk mengelakkan leka daripada terkeluar mengikut tiub, juga bagi mengelakkan tiub daripada tersumbat. Pastikan lubang yang ditebuk mengikut saiz tiub atau pipe. Pita PTFE untuk ikat kain pada tiub, juga pastikan air dalam bekas tanaman tidak mengalir keluar melalui celahan lubang. Tibalah kita ke langkah yang ketiga. Pasangkan water pump pada permukaan akuarium, sambungkan pipe pada water pump, selarikan kedudukan pipe sesuai dengan kedudukan rak dan akuarium. Kemudian, ikat pipe pada rak untuk elakkan daripada pipe bergerak semasa air keluar. Nota penting, pemilihan water pump adalah sangat penting. Water pump perlu dipilih mengikut ketinggian plant bed kita dan tekanan air water pump itu sendiri. Kerana sesetengah water pump mampu untuk membawa air setinggi 1 meter atau lebih. Namun, hanya untuk satu tempat keluar sahaja. Langkah keempat, masukkan leka ke dalam bekas tanaman. Isian kali pertama cukup sekadar 1/4 daripada bekas tanaman untuk mudahkan kita masukkan tanaman ke dalam bekas. Seterusnya, kita akan pindahkan tanaman ke dalam bekas. Bersihkan dahulu tanah atau media yang terdapat pada akar dengan menggunakan air. Jangan terlalu kasar ketika melakukan proses ini. Jika masih ada tanah atau media yang melekat pada akar, tidak mengapa. Langkah membersihkan akar adalah sangat penting kerana kita tak nak akar pada pokok tersebut tercedera. Bagi leka pula, leka memang popular dalam sistem aquaponik. Leka ialah tanah liat yang dibakar pada suhu yang tinggi dan leka ni ringan je. Leka tidak memberi nutrien pada pokok, tetapi leka boleh menyerap air kemudian digunakan oleh pokok. Jadinya, pokok boleh pilih bila mereka mahu minum berbanding bergantung kepada siraman biasa. Leka juga menggunakan potensi serangga perosak atau mikrob tanah dari menyerang tanaman. Jadi bila guna leka, kuranglah potensi untuk diserang. Pemilihan tanaman untuk aquaponik adalah penting.
Teknik yang saya gunakan ialah pindahan. Pokok yang dah ada besar dipindahkan ke media lain. Boleh gunakan batang sayur seperti kangkung atau mana-mana yang sesuai. Pokok bunga ni pula adalah pilihan. Kalau tak nak pun tak apa. Boleh je nak tanam sayur untuk semua tingkat. Langkah kelima. Tambahkan anti-klorin ke dalam air akuarium. Jumlah yang diperlukan berbeza mengikut jenama. Kemudian, pindahkan ikan ke dalam akuarium. Pemilihan ikan terbahagi kepada dua. Ikan yang boleh dimakan seperti tilapia dan keli atau ikan hiasan seperti koi dan puyuh. Saya memilih ikan puyuh kerana sifatnya yang lebih mudah untuk dijaga. Antaranya ialah tak perlukan sistem aerasi yang kuat, juga mempunyai daya tahan terhadap penyakit yang tinggi. Sudah kita ke akhir video. Terima kasih kepada anda kerana telah menonton video ini ke saat-saat terakhir. Jangan lupa untuk cuba tutorial ini di rumah. Dan langkah ke-6, langkah terakhir, jangan lupa untuk komen, like dan share video ini agar semua orang, lebih ramai lagi, dapat manfaat daripadanya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.